والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadis yang ke-16 daripada bab pada menyatakan mengenai qiyamul lail, orang yang bangun di malam hari. Jadi hadis yang ke-16 ini menyebut bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lamanya dalam solat, khususnya sembahyang malam. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailan falam yazal qa'ima hatta amantu bi amri sawin qila wa ma amanta qala amantu an ajlisu wa da'u. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata pada suatu malam, katanya Abdullah bin Mas'ud, pada satu malam saya sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lama berdiri diam sehingga timbul niat yang tidak baik pada diriku. Lalu ada di antaranya yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, niat apakah yang timbul di dalam dirimu? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, saya niat untuk duduk dan meninggalkan sholat bersama beliau. Nak menunjukkan bahawa yang dimaksudkan sholat itu, sembahyang di sini ialah salat tahajud, yaitu sembahyang di malam hari. Sembahyang di malam hari. Karena tahajud itu sendiri ialah bila bangun daripada tidur. Bila bangun daripada tidur, sebab itu kita kena tidur juga sekejap. Kena tidur juga sekejap, lepas tu bangun. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yanam awal al-laili wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, katanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di awal malam, di permulaan malam, dan Nabi ini akan bangun di akhir malam. Kemudiannya Nabi solat. Nabi solat. Dalam bahasa mudah juga, Nabi tidur awal, kemudiannya Nabi bangun. Nabi bangun di penghujung. Nak menunjukkan kepada kita bahawa tidur dulu. Kita ni kadang-kadang tidur lewat. Itu masalah kita. Kita tidur lewat. Berbeza sebenarnya kalau kita tidur pukul 12 nak bangun, memang berat lah sikit.
Tapi kalau kita tidur pukul 10, antara pukul 10 pukul 11, puasa gargo apa? Pukul 4 puasa gargo sedikit puasa penat tu, hilang. Tapi kalau tidur pukul 1, so kata nak bangun malam nak subuh pun penat. Tidur pukul 2, lepas tu nak bangun subuh penat. Sebab tu lah awasilah anak-anak kita ni. Dia agak baik sangat salah nak bangun awal subuh kau supaya tidur lewat. Tidur lewat lah tidur lewat. Anak-anak kita ni kalau ada telefon dekat serba tidur lewat. Paling tidur satu pemain. Saya tengok kedap-kedap. Satu pemain gitu nanya. Batu-batu tu tak tahu apa. So kata tentang mana sungguh pun kalau mak ayah tak jana kan, pakai tak sungguh pagi. Nak wayaknya baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam. Kenapa? Bila orang yang mati, katakanlah sekiranya ajalnya daripada malam itu, matilah malam itu. Mati dia dah tak ada husnul khatimah. Kenapa dia kata husnul khatimah? Yang pertama itu dia baru balik daripada semaya berjemaah. Dia mari ke masjid, dia semaya maghrib berjemaah. Dia beriktikaf, awal beriktikaf beradhan masjid lillahi ta'ala. Dia dengar majlis ilmu, dia semaya isyak berjemaah. Dia istighfar, dia bertasbih, dia bertakbir, dia bertakbir, berdoa, balik tidur. Tak dia kata matilah malam itu, mati suruh mati. Tapi kalau kita balik singgah ke dalam atau tengok TV, tengok Facebook, tengok kapal, tengok kali, banyaklah masuk keluar. Banyaklah masuk keluar. Baik kedai tengok telefon pulang-pulang sikit baru tidur. Tu dah banyak masuk ke dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil sama ada mata kita ataupun kita baca perkara yang menyebabkan mengganggu negara kita, membicara tentang hal-hal orang. Ada mungkin kita kata ngompak melalui mulut dari berbicara ataupun baik melalui kata-kata itu tersebar menyebabkan organ atau aib, menjatuhkan maruah seseorang. Jadi sebab itulah Nabi mengajar kepada kita supaya tidur awal. Lepas tu bangun, bangun sebelum subuh lah. Kemudiannya disebut juga ialah jawazul jama'ati fi salatin nafil mutlaqan wala taqaddum qudwah bil imam ba'da bil mufarraqah ma lam yu'aqid qalbi an dzalik. Diharuskan kita semaya berjemaah pada semaya sunat yang mutlak, yang unik. Jadi kalau bisa kata walaupun contohnya kita semaya sunat hajat, ya kalau kita semaya sunat hajat ini semaya sendiri tak. Tapi kenapa kadang-kadang kita buat secara berjemaah, kita buat secara ramah? Kerana ada dalil bahawa para sahabat ini ikut Nabi dalam sembahyang sunat pada malam hari. Menunjukkan bahawa diharuskan, dibolehkan. Kalau tak boleh, nescaya Nabi ini langgar. Tak boleh sembahyang sunat ini secara berjemaah ini. Tak boleh. Nak menunjukkan bahawa dibolehkan, harus. Contohnya kebiasaan kita ni supaya sunat hajat dan kadang-kadangnya berlaku juga kalau orang ni buat majlis, misalnya ke majlis qiyamul lail, semaya sunat tasbih, semaya sunat taubah bersama-sama. Maksudnya ada imam dan adanya makmum.
jawaz, diharuskan, dibolehkan. Dan kalau as-salat tak apa. Dan berjemaah diharuskan kerana berlaku di zaman Rasulullah, termasuklah Abdullah bin Mas'ud pernah dia ikut sembahyang sunat di malam hari bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia rasa terbeban. Dia rasa takut. Bapa lamanya Nabi qiyam lama. Bukan sahaja Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat Uzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailah faftataha al-baqarah. Katanya Uzaifah, pada satu malam saya solat bersama-sama dengan Nabi. Malam. Uzaifah kata dia sembahyang bersama dengan Nabi. Abdullah bin Mas'ud, Uzaifah ini antara ulama yang masyhur, ulama yang hebat. Uzaifah ni ialah antara orang yang menyimpan rahsia Nabi. Rahsia Nabi. Dan kelebihan Uzaifah ni, diberi kelebihan dia tahu siapa orang Madinah waktu itu dia tergolong di kalangan golongan munafik. Uzaifah ni, Sayyidina Uzaifah ni, dia tahu orang Madinah ni hak mana munafik. Orang munafik ni tak kenal kita pun tak kenal orang munafik ni. Zaman Nabi dulu pun Nabi tahu. Nabi tahu. Tapi dirahsiakan. Sahabat-sahabat yang lain tak tahu siapa dia orang munafik. Tapi dalam rahmat tu, antaranya yang diberi rahsia tahu golongan munafik ni, walaupun bersama dengan Nabi, dia berada di belakang Nabi. Uzaifah itu dia ni tahu. Sehingga ke satu hari Sayyidina tanya kepada Uzaifah, adakah aku tergolong di kalangan orang munafik juga? Takutnya Sayyidina ni apa tergolong di kalangan orang munafik. Tanya kepada Sayyidina Uzaifah. Bila Nabi kata Uzaifah tahu siapa dia orang munafik. Jadi Sayyidina tanya, adakah aku orang munafik juga? Bimbang. Maka Sayyidina ni kata sahabat-sahabat yang lain, dia nak tahu solat jenazah bila mati seseorang penduduk Madinah waktu itu, maka sahabat-sahabat ni senomanya kata Uzaifah ada ke tak ada sembahyang jenazah. Kalau Uzaifah tak ada, macam munafik. Dia tahan dulu. Kalau Uzaifah ada, dia pergi sembahyang jenazah. Kalau Uzaifah tak ada, dia tak pergi sembahyang. Kenapa? Kerana Uzaifah ni dia antara Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia mengetahui rahsia-rahsia orang-orang munafik di Madinah. Kalau orang munafik ni sembahyang jenazah kata dia istighfar banyak-banyak sekali pun kata ampun dosa. Pernah sebelum turunnya ayat munafik pun Allah Ta'ala turun apa? Sawa'un 'alaihim astaghfar am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Waktu itu Allah bin Ubay mati. Allah bin Ubay ini ketua munafik mati. Jadi Nabi ini oleh kerana tidak turun lagi ayat berkaitan dengan munafik ni, minta ampun ni boleh kedap ni. Waktu Nabi nak pergi, Sayyidina beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, takkanlah akan pergi sembahyang solat. Tadi sedangkan dia ni adalah golongan yang munafik. Rasulullah pergi juga. Lalu turunlah ayat, sama saja ke atas kamu, sama ada kamu istighfar ke atas mereka ataupun kamu tidak istighfar ke atas mereka, la yaghfirullahu lahum. Allah Ta'ala
dosa mereka sama sekali. Senoma kita tahu tu dipanggil muwafaqah. Senoma ni antara kelebihan senoma ni ada perkara yang mufakat dipanggil. Kalau senoma tak setuju tu, tapi tak Nabi buat juga, sahabat-sahabat Nabi buat. Maka tunggulah lepas pada tu ayat yang menyatakan bahawa kata-kata senoma itu bertepatan dengan apa turunnya wahyu daripada Allah Ta'ala. Banyak pak juga. Ini kelebihan senoma. Jadi nak beritahu ni apa? Kelebihan Huzaifah ni, dia tahu siapa di kalangan ahli Madinah dia munafik, tapi dia rahsiakan. Cuma senoma nak tahu siapa munafik ni dia kita dia. Senoma Huzaifah Ismail kita kan kalau mati. Kalau dia lagi, kalau Huzaifah lagi, dia tak kira. Menunjukkan bahawa orang yang dekat dengan nak mati dan orang yang baru mati perlunya doa daripada orang hidup sebenarnya. Perlu daripada orang hidup. Tambah-tambah dekat nak mati dan baru-baru mati. Dekat nak mati baru-baru mati. Antaranya kan Nabi ajar supaya aku minta Allah maghfir lahu wasabbit inda su'al. Ya Allah, minta ampunkanlah dosanya dan minta biar tetap boleh jawab ketika mana ia disoal. Ketika mana ia disoal. Jadi Nabi ajar kepada orang hidup ni, bila orang yang dekat nak mati dan orang yang baru-baru mati, kita kata baru ke bumi lah. Kerana orang yang baru dikebumikan ni sebenarnya dia akan berhadapan dengan soal muka nakir. Jadi Nabi suruh orang hidup ni doa. Lebih-lebih lagi anak-anak lah. Doa bukan saja pergi kat sifat-sifat tanda-tanda kat kau gitu. Doa antaranya dia Allah maghfir lahu wasabbit inda su'al. Ya Allah ampunlah dosa dia dan minta tetapkanlah hidup dia. Yani boleh menjawab soalan inda su'al bila ditanya oleh mereka bukan mati. Kita sedar ke atas tu. Tak mati lagi sedar. Apa begitu. Tadi kena doa. Kena banyak doa dari tempoh tu. Apa? Dia berhadapan dengan fitnah kubur. Orang mati dia berhadapan dengan fitnah kubur. Jadi kita kena banyak doa. Banyak doa. Dalam tempoh daripada dia baru mati, siapa boleh sejarah kalau Allah maghfir lahu wasabbit inda su'al wasabbit inda su'al Allah maghfir lahu wasabbit inda su'al. Kena minta begitu kepada orang yang baru meninggal, khususnya ahli keluarga kita yang terdekat. Jadi Huzaifah ni dia kata satu malam aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai Nabi membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Baqarah ini panjang, antara surah yang terpanjang. Dalam hati aku, kata Huzaifah, mungkin Nabi akan rokok bila telah mendapat 100 ayat. Kali Huzaifah kata boleh jadi Rasulullah baca surah Baqarah ni sampai 1 ayat dia akan rokok lah. Dia akan rokok lah. Setelah Nabi mendapat, setelah Nabi membaca 100 ayat,
Lalu Nabi melanjutkan bacaannya. Dia teruskan lagi. Saya paham. Maka dalam hati aku berkata, mungkin Nabi akan menghabiskan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Kata Huzaifah, tunggu 100 tak rokok juga. Berkali tunggu habis surah Al-Baqarah ni rokoklah berkali. Nak ayat lamanya. Qiyam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semaya sunat ni. Sunat madhari. Tetapi beliau membaca surah An-Nisa dan dibacanya sampai habis. Kemudian beliau lagi membaca surah Al-Imran. Bacaan beliau adalah bacaan yang sangat berhati-hati dan jelas. Kata Huzaifah, bayangkan habis surah Baqarah, surah An-Nisa, akhir An-Nisa, Al-Imran. Nak baca ni dengan tertib, dengan jelas bunyi dia. Bukan kata aduh besar, jelas bunyi dia. Sepuluh. Bila beliau membaca ayat yang di dalamnya ada perintah tasbih. Katakanlah dalam ayat-ayat surah-surah yang nak baca tu ada ayat yang berbentuk tasbih, maka beliau akan membaca tasbih. Bila beliau membaca ayat yang di dalamnya ada perintah untuk bermohon, maka beliau bermohon, berdoa. Bila beliau membaca ayat yang di dalamnya ada perintah untuk berlindung diri, maka beliau berlindung diri, baca ayat berlindung diri. Kemudian beliau rukuk, di mana beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, lamanya rukuk hampir sama dengan lamanya diri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kemudian beliau berdiri yang lamanya hampir sama dengan lamanya rukuk. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, lamanya hampir sama dengan lamanya diri. Hadis riwayat Imam Muslim. Nak ayat lamanya Nabi semaya semua. Kata Huzaifah, dia semaya belakang Nabi. Kali ini masuk, dia semaya belakang Nabi, hampir-hampir nak berhenti, hampir-hampir nak duduk, tak cekap, lamanya dia. Kita ni kena semaya terawih. Pernah mikir tak? Mikir. Kalau boleh nak cepat siap. Tapi inilah sifat yang disebut dalam hadisnya yang sahih. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya malam. Semaya malam. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa inilah keterangan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya pada malam hari dan keelokannya. Bayangkan 3 surah Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran, panjang. Baca dalam solat, tengah biar, tengah duduk TV. Lama surah Baqarah pun kita pun tak agak surah Baqarah. Orang buat sembahyang tarawih satu malam, satu juz, bermula daripada sembahyang Isya lagi. Sembahyang Isya tu, dia mula dah katakanlah awal juz. Lepas tu dia sambung pula dengan sembahyang tarawih, sambung. Habis satu juz. Pagi pun tak tahan kita. Tak tahan. Tapi tempat kita ni tak pilih mana. Tapi pengalaman masa belajar kita boleh pilih masjid. Boleh pilih masjid. Ada masjid yang memang satu juz, satu malam sembahyang tarawih. Kalau pilih tak lama pun, bukan kata lama pun. Dia boleh pilih lah. Dalam banyak masjid mana 5 masjid, berapa masjid? Kita boleh pilih mana-mana. Ada masjid tu 2 ayat pun terwakaf, tak ada masalah.
Betulnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Allahu akbar. Allah sedar satu ayat Fatihah. Dua tiga ayat rokok. Allah. Memang tak ada kuah. Oh, siap malam. Memang start. Ada tiga ayat rokok. Dia macam besar juga, tapi tak habis lah. Tiga ayat rokok. Cepat siap. Tapi kalau satu juzuk satu malam ni, satu juzuk satu malam ni, kalau orang siap pukul 9 subuh, dia 10.30, 10.45 baru siap. Itu je lah. 10.45, 10.30, siap lah. Tapi sedap juga. Tak semestinya ketika ayat itu sedap. Waktu sedap cepat. Tapi kita pergi tempat sudah lewat satu malam ni dengan imam baca eloknya, tertibnya, gandik dengan bacaannya, sedap dengan bacaannya, merdunya suara tu. Rasa tak puas juga. Mana kita ada pilihan. Tapi kalau kita kata kita nak sembahyang ni, lagu mana keedahnya, maka kualiti sembahyang kita tu. Bukan saja kita bilangan rakaat tu banyak, suruh dengan banyak, berapa? 12, 11 kita buat. Tapi 20 kita kata. Kita ada hadis bicara pasal tahun ni. Tapi subhanallah, siap macam ni. Cepat. Orang buat apa? Tapi bacaan dia biasa-biasa, siap. Tapi lebih lama lagi berbanding dengan orang 20. Jadi itu masalahnya. Kalau tanya bagaimana solat Nabi, ini solat Nabi. Kita tak ada nanti ulang main-main. Tapi kalau kata bagaimana Nabi SAW sembahyang, ini keadaan dia lama tu. Kita tak ada kepala. Lapar ke 20. Mereka lapar. Kalau Nabi buat lapar. Lepas tu buat 20 kan? Selama buat 20. Tapi Nabi buat lapar. Tengoklah baca dia. Tak mampu kita ketiru. Tiru rakaat mampu. Tapi nak tiru bacaan dalam satu rakaat tu, tak mampu. Kadang-kadangnya tak sedut pada kalau nak sembahyang tiru Nabi. Tiru setara mana, tiru rakaat apa, tiru bacaan. Tiru rakaat itu. Tapi kalau tiru bacaan, tengok Nabi sembahyang mana. Nabi sembahyang mana? Bayar je. Surah Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Katanya Uzaifah. Patu rokok pula subhana rabbiyal azim itu sampur dengan lama waktu dia. Mampu ke begitu? Tak mampu. Patu sujud pula sama lama dengan dia. Kalau kata nak sembahyang sumpah dengan Nabi boleh. Memang tak agak gitu. Tak mampu. Patu sembahyang untuk kemampuan itu. Tuhan tahu kemampuan kita setahun ini. Allah Ta'ala tahu kemampuan kita setahun ini. Masalahnya, tak buat rasa itu masalah. Itu masalah. Tak buat rasa itu masalah. Kalau tak buat tu, jawab bagaimana kalau tak buat ni? Tak mampu juga. Tak mampu mana, tak buat. Dia mampu, tak mampu, dia nak buat dulu. Kena buat dulu. Memang nak kebawah, kapal. Tak ada. Dia nak mampu, nak kapal. Nyacah, bayang. Itu baru tahu mampu, tak mampu. Ni tak buat lagi, banyak tak mampu tu. Betul itu, kena buat dulu. Sunat je, sunat lah. Kalau wajib, baru kalau wajib. Begini, nak ayatnya bawa. Kalau kata, lagu mana? Keadaan Nabi sembahyang, lama. Kalau kita boleh buatlah. Tapi kita nak buatlah. Lama Nabi kita sembahyang. Dia jawab ayat qira'at islamiyah surah qabla allati qira'atul ula kama yadu fi zalika qira'ati wahidah wa ma na'aqatu min zalika kulluhu ajabu an hadis bi ta'wilat minha anna zalika kana qabla tawqif fi tartib muslim.
Jadi bila kita tengok dari segi susunan surah ni, Nabi baca tu baca surah akhir sikit, lepas tu Nabi pun sambung pula surah kemudian. Dia bagi ni lah. Mula-mula kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu kita pun baca Qul huwallah. Naik lagi tu dia panggil. Jadi kalau tengok sini diharuskan. Tapi ada setengah ulama mengatakan dia lagi buat gitu kerana waktu Nabi baca gitu kerana dia tidak ada susunan lagi secara tauqifi. Lepas tu sebaik-baiknya baca dan mengikut susunan mushaf. Kita tengok daripada Fatihah sehinggalah susunan itu sapalah Qul a'udzu birabbin nas. Contohnya kalau kita baca Wadduha, sampai ayat 2, kita ambillah surah yang dia ke bawah. Bukan kata baca kuliah lepas tu rakaat yang kedua naiklah kata. Contohnya kuliah ambilin ataina atau raikan lagi. Walaupun dalam kitab ini mengatakan harus, tapi ada juga yang melanggar kerana yang berlaku zaman Rasulullah itu kerana waktu itu Qurannya tidak dikumpulkan lagi, tidak disusunkan lagi. Jadi keadaan kita nak baca surah pun, maka kita ambillah keadaan yang mengikut tertib susunan yang disusun dalam mushaf Utsmani, dalam Quran ada turut dari. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.